السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita buka majlis kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk pada pelajaran kita sifat-sifat yang harus bagi para rasul. Kita dah baca tentang sifat-sifat yang wajib bagi rasul. Sekarang kita masuk sifat yang harus pula. Wajib setiap orang Islam yang mukallaf mengenal sifat yang harus bagi sekalian rasul dengan tafsilnya, iaitu satu sifat sahaja, yakni segala sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka yang tinggi, seperti sakit dan seumpamanya. Sifat harus bagi rasul yang semua orang wajib belajar dan wajib percaya ialah sifat manusia yang lain ada kepada para nabi dan rasul, tetapi tidak membawa kekurangan kepada martabat mereka. Manusia biasa pun ada sifat itu, seperti sakit. Sakit itu manusia biasa pun sakit, dan nabi pun sakit. Tetapi sakitnya nabi tidak membawa kepada kekurangan martabat nabi. Begitu. Nabi Muhammad pun sakit, Nabi Musa pun sakit. Nabi Ayub pun sakit. Nabi Isa pun miskin. Tetapi kemiskinan Nabi Isa, kesusahan Nabi Ayub tidak mengurangkan martabat Nabi. Orang biasa macam kita ni ada yang tak erti menulis dan tak erti membaca. Tak pandai menulis, tak pandai membaca. Berapa banyak di Malaysia ni pun yang masih ramai buta huruf, tak boleh baca dan tak erti menulis. Nabi Muhammad pun tak boleh baca dan tak boleh menulis. Tetapi walaupun Nabi tidak boleh membaca dan menulis, itu bukan satu kekurangan kepada Nabi. Harus pada Nabi tak erti baca dan tak pandai menulis, harus. Tetapi bukanlah Nabi itu bodoh macam mana orang lain yang tak pandai dan menulis dan tak pandai membaca itu bodoh. Nabi allamahu syadidul quwa, walaupun dia tidak menulis, tidak pandai menulis dan membaca, tetapi Nabi Muhammad diajar oleh malaikat Jibril yang sangat kuat itu. Baik. Tanda harus sifat-sifat tersebut. Lawan kepada sifat harus ialah wajib atau mustahil sifat-sifat tersebut kepada mereka. Lawan kepada sifat harus bagi Nabi ialah mustahil Nabi-Nabi tak sakit. Mustahil Nabi-Nabi tak rasa lapar. Nabi pun rasa lapar macam kita. Nabi pun rasa sakit macam kita. Tetapi sakit dan lapar Nabi tak sama macam kita. Apa contoh sakit Nabi tak sama macam sakit kita? Satu hari sahabat Nabi, dia datang ziarah Rasulullah. Masa tu Rasulullah tengah sakit kepala, sedang sakit kepala. Dia nampak Rasulullah ambil kain, Rasulullah ikat kepala Rasulullah.
Jadi sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa ikat sampai berurat dahi Rasulullah? Jawab Rasulullah, sebab aku ni sakit kepala. Adakah sakit yang teruk? Tanya sahabat. Nabi jawab, Nabi bila dia sakit 2 kali lebih teruk daripada orang biasa sakit. Kita sakit dan Nabi pun sakit. Dan sakitnya Nabi lebih 2 kali daripada sakit umat biasa. Lalu sahabat Nabi tanya, kenapa Nabi sakit lebih daripada umat biasa? Jawab Rasulullah, sebab ibadat para Nabi 2 kali ganda lebih besar daripada ibadat orang biasa. Maka sakitnya pun 2 kali ganda lebih daripada sakit orang biasa. Ini sifat yang ada pada Nabi. Baik, tanda harus bagi sifat-sifat tersebut pada zat mereka ialah pengkhabaran daripada orang ramai yang sezaman dengan Nabi SAW ataupun dengan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Macam mana kita boleh tahu sifat-sifat yang harus pada Nabi? Daripada hadis-hadis, daripada pengkhabaran orang-orang yang hidup di zaman itu. Mereka yang mengkhabarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, dan mereka boleh cerita apa perbezaan dengan manusia biasa. Nabi Muhammad tidur, manusia pun tidur. Tetapi tidurnya Nabi tak sama dengan tidurnya manusia biasa. Nabi Muhammad walaupun dia tidur, tetapi dia jaga. Nabi Muhammad walaupun dia tidur, tetapi dia boleh mendapat wahyu. Malah mimpi para Rasul dan Nabi itu ialah wahyu. Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anaknya di dalam mimpi. Harus Nabi bermimpi. Tetapi mimpi Nabi tidak sama dengan mimpi kita. Itu kena ingat. Jangan tuan-tuan pula lepas ni mimpi pula. Hai Ibrahim, sembelihlah anak kamu, tolong. Nama kita Ibrahim. Kita dengar suara dalam mimpi. Hai Ibrahim, sembelihlah anak kamu Abdullah. Besok di atas dia pisah. Buat apa ni bapak? Sembelih kamu pula. Semalam bapak dapat perintah dalam mimpi. Macam perintah Nabi Ibrahim. Bukan tuan-tuan. Kita bukan Nabi boleh dapat perintah-perintah dalam mimpi-mimpi. Ini bukan. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain, walaupun mereka bermimpi, tetapi mimpi mereka tak sama dengan mimpi kita. Nabi-Nabi pun tidur, tetapi tidur mereka tidak sama dengan tidurnya kita. Kita kalau tidur, kita lupa semua benda dunia. Tetapi Nabi-Nabi kalau tidur, dia jaga. Dia tahu walaupun dia di dalam tidur. Ini makna harus. Harus pada Nabi ialah bersifat seperti sifat manusia biasa, tetapi tidak mengurangkan martabat Nabi dan Rasul. Tidak mengurangkan. Nabi Muhammad pun bersunat. Disunatkan. Macam mana manusia kita ni sunat. Tetapi Nabi Muhammad disunatkan. Bukan macam kita. Nabi Muhammad dilahirkan terus bersunat. Beza. Kita daya 2 baru bersunat. Ada umur 22 tahun baru bersunat. Nabi Muhammad lah, dia bersunat juga. Sebab apa? Sebab nak menjaga maruah Nabi. Kenapa Nabi lahir-lahir telah bersunat? Sebab nak menjaga maruah, supaya orang lain tidak melihat bentuk yang menjadi malu pada manusia yang lain. Dan dipelihara Nabi, orang tak nampak bentuk malu Nabi. Ini beza. Kalaulah Nabi Muhammad itu ada Tok Mudim, Tok Mudim tu mesti bangga. Bila Nabi berjalan, Tok Mudim kata, dia tu aku yang sunatkan. Dengan bangga dia Tok Mudim itu. Maka Nabi dah rendah martabat dia. Dengan sebab ada orang yang dah khatamkan Nabi. Begitu juga dengan kahwin. Nabi Muhammad kahwin macam kita kahwin. Harus, tetapi bentuk perkahwinan Nabi tidak sama dengan kita.
Kita memerlukan saksi, naib qadhi, wali. Nabi Muhammad kahwin, dia bukan macam itu. Dia bukan akad nikah dengan Abu Bakar. Abu Bakar tak akad nikah dengan Rasulullah. Aku nikahkan kamu Muhammad bin Abdullah dengan anak aku Aisyah binti Abu Bakar, mas kahwinnya 40 dinar. Dia tak sebut. Kalaulah Nabi dinikahkan oleh Abu Bakar, maknanya kedudukan Abu Bakar lebih tinggi daripada Nabi. Aku yang nikahkan dia, aku lebih tinggi daripada dia. Tidak. Sebab itu Allah yang menikahkan, Allah yang membenarkan perkahwinan itu, Allah yang mengarahkan perkahwinan itu. Jadi bila kita faham di situ, jangan kita anggap bahawa Nabi Muhammad ni sama je macam kita, Rasulullah ni sama je macam kita. Tidak. Daripada satu sudut memang dia sama macam kita, tetapi daripada sudut yang lain, dia tidak merendahkan martabat-martabat para Rasul dan Nabi. Inilah 3 sifat yang wajib ada pada mereka. Dan lawannya yang mustahil juga ada 3. Manakala yang harus pula ada 1. Dan lawan kepada sifat harus Nabi ialah 1. Jadi kesemuanya 8 sifat yang terkandung di dalam makna kata Muhammadun Rasulullah. Artinya Muhammad itu, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, iaitu kalimah yang kedua daripada kalimah syahadah. Baik, kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Istilah perkataan Muhammad Rasulullah ada 4 perkara yang tuan-tuan kena tengok. Dan tuan-tuan sila ambil perhatian. Ada 4 perkara. Kalau orang tanya pada kita dalam kalimah Muhammadun Rasulullah itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4 pelajaran di dalam dia. Pertama, wajib beriman dengan sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan kita beriktikad sebagaimana iktikad yang putus, tanpa syak, tanpa zan, tanpa waham, bahawa Nabi-Nabi itu adalah hamba Allah yang amat mulia. Maka berdosalah sesiapa yang berkata, kalau Nabi Muhammad tidak menjadi Nabi, ada orang lain yang boleh menjadi Nabi. Hukumnya adalah berdosa besar. Kerana perlantikan Nabi Muhammad bukan dilantik oleh manusia. Nabi Muhammad bukan YB. Nabi Muhammad bukan ahli parlimen. Nabi Muhammad bukannya menteri. Menteri, ahli parlimen, raja, presiden, manusia lantik. Tetapi Nabi ialah pesuruh Allah. Allah yang lantik. Dan perlantikan Allah itu dibuat sejak azali lagi. Maka haram kita berkata, kalau Nabi tak dilantik menjadi Nabi, akan ada orang lain yang menjadi Nabi. Haram juga orang berkata, Jibril tersilap menurunkan wahyu. Sepatutnya diturunkan kepada Ali, tetapi diturunkan pada Muhammad. Silap Jibril. Orang yang cakap macam ini juga adalah orang yang rosak akidahnya. Sebab dia boleh kata malaikat Jibril itu tersilap. Sedangkan malaikat Jibril ialah malaikat yang tak ada pernah buat dosa, yang tak ada pernah buat silap. Dia malaikat. Dia sentiasa taat dan patuh pada Allah. Mana mungkin dia buat salah, silap wahyu. Kalau silap wahyu pun takkan Allah tak membetulkan malaikat Jibril. Jadi jangan kita beranggapan bahawa malaikat Jibril tersilap menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Sepatutnya Nabi ialah Ali bin Abi Talib. Murtad orang yang cakap macam itu. Baik. Yang kedua, yang pertama disebut mesti kita meyakini bahawa Nabi-Nabi itu adalah pilihan Allah. Kemudian, Nabi-Nabi itulah yang paling afdal daripada sekalian makhluk yang lain. Mereka adalah laki-laki daripada anak Adam yang merdeka dan sejahtera, yang memiliki perangai dan tingkah laku
yang menjauhkan manusia daripada mereka. Huraian yang kedua, bab yang pertama, wajib kita meyakini bahawa Nabi-Nabi adalah makhluk yang terbaik. Saya dah sebutkan pada tuan-tuan tentang teori Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kata, binatang yang seburuk-buruknya babi, anjing, yang paling buruk sekali. Dan setiap binatang itu ada level-level. Lepas babi, lepas anjing apa pula? Naik binatang ni, naik binatang ni, naik binatang ni. Dan binatang yang mencapai tahap sempurna, pergerakan yang bagus, lancar pergerakan, ialah buruk, orang hutan, chimpanzee, monyet. Yang paling buruk, babi. Kemudian naik tahap, naik tahap, naik tahap, sampailah binatang yang paling sempurna dalam kategori binatang, ialah buruk, monyet, orang hutan. Mereka ada tangan, boleh buka pisang. Monyet boleh buka pisang, sempurnanya. Harimau tak boleh buka pisang. Monyet boleh belah Tarzan. Gajah tak boleh belah Tarzan. Monyet tu tuan-tuan, insya-Allah, ada naik basikal pun boleh. Buat sarkas, naik basikal monyet. Naik lori tangki pun boleh. Nama dia DJ and the Best. Pandai. Macam orang. Tangan ada, kaki ada. Cuma berjalan kat orang tegak. Binatang lain tak boleh lawan monyet. Beruk kerak. Mangki. Binatang lain semua nyempat kaki jalan di atas. Ada binatang lain yang melompat. Tetapi beruk kerak ni, binatang yang elok-elok. Dan tidak ada binatang lebih terror daripada monyet. Habis. Selepas monyet dan beruk, naiklah tingkatan manusia. Dan manusia yang paling teruk ialah yang baik sikit daripada monyet. Baik sikit je, kata Ibnu Khaldun. Dia boleh bercakap, dia boleh menulis, tengok televisyen, naik motor, dan dia ada akal. Tapi dia tak sembahyang, tak beriman pada Allah, tak mengaku Allah sebagai Tuhan, tak mengaku Islam sebagai agama. Walaupun dia boleh bercakap, walaupun dia boleh berfikir, tetapi kedudukan dia tinggi sikit, sikit atas daripada beruk. Tapi dia bukan beruk, sikit atas. Nama apa tak tahu lah. Nama dia manusia yang tak beriman. Maka manusia tadi akan naik setahap, 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 setahap. Dan tahap yang paling tinggi sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang boleh mengatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah teori yang dibawa oleh Ibnu Khaldun. Datang Charles Darwin, dia baca teori Ibnu Khaldun 300 tahun selepas itu. Charles Darwin kata manusia berasal daripada beruk. Dia kata daripada babi naik ke tahap, naik tahap, naik tahap jadi beruk. Daripada beruk naik lagi setahap jadi orang. Padahal manusia bukan daripada beruk. Manusia bukan daripada beruk. Ini Charles Darwin punya pemikiran. Baik. Jadi bila sebut Nabi adalah manusia paling afdal, maka haramlah kita berkata, Nabi Muhammad itu memanglah dia menangkan orang laki-laki sebab dia pun laki-laki. Nampak? Ada orang perempuan datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, memanglah hukum Islam ni menangkan laki-laki. Nabinya pun laki-laki gitu dia. Takkan laki-laki nak rendahkan laki-laki.
Murtad orang yang cakap macam itu. Kerana menganggap Nabi Muhammad itu jahat. Tidak memberikan keadilan kepada umat. Tidak mengajar kepada umat. Dan merendahkan sesuatu umat. Nabi Muhammad bukan macam itu, tuan-tuan. Jadi jangan salah faham. Hukum tetap hukum. Yang seterusnya, mereka adalah sebaik-baik manusia pada masa mereka, yang memiliki tabiat dan perangai yang bersifat sibir, amanah, tabligh, fatanah. Manusia yang paling baik dalam dunia. Sebab mereka memiliki segala sifat. Yang pertama, yang memiliki sifat benar. Tak pernah bohong. Memiliki sifat amanah. Memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Dan cerdik, fatanah. Kalau kita nak jadi pemimpin, kita kena cari pemimpin yang ada 4 sifat ini. Nak cari suami pun kalau boleh cari sifat ni. Nak cari menantu kalau boleh ada sifat. Dan sepatutnya sifat ini menjadi moto, menjadi slogan dan menjadi pegangan kita. Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Dan yang seterusnya, mereka diwahyukan dengan hukum syarak untuk diamalkan bagi mereka saja. Sebab mereka itu adalah Nabi dan bukannya Rasul. Ada Nabi yang hanya mendapat ajaran untuk mereka saja. Dan ada Nabi yang mendapat ajaran untuk sekalian umat. Sebab Nabi itu jatuh kepada Rasul. Jadi dia ada 2 perbezaan itu. Satu Nabi, satu Rasul. Ada seorang Nabi nama dia Nabi Khidir. Ajaran dia, amalan dia, wahyu untuk dia seorang. Nabi Daniel, Nabi Syih. Amalan dia, ajaran dia untuk dia amalkan. Dia tak wajib sampaikan. Tetapi Rasul yang berjumlah 25 orang, dia adalah disampaikan dan menyampaikan ilmu, wahyu. Itu beza dia. Sebaliknya jika mereka disuruh menyampaikan ke orang lain, mereka itu adalah Nabi dan Rasul. Kalau tidak disuruh menyampaikan, hanya jatuh kepada Nabi, taraf Nabi. Tetapi bila dilebihkan, wajib menyampaikan, dia jatuh kepada Nabi dan Rasul. Dan Rasul-Rasul itu ada 25 orang yang wajib diingat, wajib dipelajari namanya, sejarahnya, kesan keadaan mereka daripada Adam sampai Nabi Muhammad. Dan yang lain daripada itu disebut sebagai Nabi. Ya, yang tuan-tuan biasa mendengar. Nabi-Nabi Daniel. Ya, Nabi Syih, Nabi Khidir yang paling terkenal yang kita duk baca. Baik, sila ambil perhatian. Pertama, kita wajib beriktikad bahawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling afdal daripada segala makhluk yang lain dengan jalan Islam. Dah jelas, dah terang lagi bersuluk. Nabi yang paling istimewa ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nabi lain yang boleh mengatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi nombor 2 ialah Nabi Ibrahim. Nabi nombor 3 ialah Nabi Musa. Nabi nombor 4 ialah Nabi Isa. Dan Nabi nombor 5 ialah Nabi Nuh. Ini adalah kedudukan, level Nabi. Nabi yang paling tinggi martabat, Nabi kita Nabi Muhammad. Dan patut kita bangga
kita dapat Nabi dan menjadi umat Nabi Muhammad. Ini tak bangga jadi umat Nabi Muhammad. Leceh pula. Apa nak jadi hari itu? Nak bubur nama anak Muhammad pun tak mau. Leceh. Saya memang nak bubur, Ustaz. Nak buat macam mana nama anak saya tak boleh Muhammad? Pasal tak boleh Muhammad. Perempuan. Tak sesuai pun nama Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut, kita patut bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah kedudukan yang paling tinggi. Kita kena buktikan. Kalau boleh cara hidup kita, cara hidup Rasul. Pergaulan kita, pergaulan Rasul. Cakap kita, cakap para Rasul. Akhlak kita, peribadi Nabi. Bukan boleh sekadar cakap. Dia kena bukti. Banyak orang sambut maulid Rasul. Ya, banyak orang selawat pada Nabi. Dan banyak orang kata kami nak ikut cakap Nabi. Tapi pada hakikatnya jauh daripada sifat Nabi. Kadang-kadang janggut pun tak disimpan. Kadang-kadang kata dengan orang tua. Nabi Muhammad mana ada kata dengan orang tua? Dengan budak-budak, Nabi ni pengasih. Kita dengan anak-anak kita dibunuh. Anak sendiri dibunuh. Dengan budak-budak dia tengking. Budak-budak datang masjid dia tengking. Nabi mana ada tengking budak? Nabi Muhammad dengan orang miskin, kawan. Kita kalau nak buat kawan, memilih. Nak buat kenduri, pilih orang kaya. Nak buat majlis, jemput orang kaya. Orang miskin tak main. Nabi Muhammad hormat orang perempuan. Berapa banyak manusia sekarang tak hormat orang perempuan. Nabi Muhammad hidup berkasih sayang. Orang kita sekarang hidup bergaduh-gaduhan. Nabi Muhammad sentiasa memaafkan orang. Walaupun yang dia buat jahat itu hendun. Yang buat jahat itu ialah orang-orang yang jahat. Abu Sufyan, Nabi maafkan. Muawiyah, Nabi maafkan. Khalid ibn Walid, Nabi maafkan. Dan Nabi sentiasa membuat baik. Malah Nabi ziarah rumah orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad ziarah orang kafir walaupun dia bukan Islam. Nabi Muhammad baik, apatah lagi kalau dia Islam. Jadi jangan kita hari ini senang-senang cakap, aku nak ikut Nabi, aku nak ikut sunnah Nabi. Tapi daripada segi amalan adalah tak ikut Nabi. Dengan pakaian yang busuk, dengan tubuh badan yang busuk. Nabi Muhammad peluhnya berwangi, tangannya lembut. Dan Nabi Muhammad tidak akan bercakap selagi mana orang itu belum habis bercakap. Nabi Muhammad kalau bercakap dengan orang, dia tengok muka. Dia tak bagi pipi. Wala tusa'ir khataka linnas. Jangan bagi pipi bila bercakap dengan orang. Tengok muka, bertentang mata dengan mata. Ini style Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak maki orang. Nabi Muhammad tak maki. Dan Nabi Muhammad tidak hentam orang. Dia tidak hentam orang. Saya baca kepada tuan-tuan seperti mana janji saya semalam di masjid, di surah Muttaqin. Mesej-mesej yang sampai kepada saya, yang bukan-bukan mesej-mesej. Yang ni pun ada juga. Ustaz, saya ibu tunggal, umur 50 tahun, anak cuma 2, kini 2-2 telah berjaya. Tolonglah carikan saya jodoh.
kawan-kawan ustaz, orang yang pandai menyanyi dan pandai bersyarat macam ustaz. Assalamualaikum. Jadi tak pernah bagi nama ya. Ada juga Ustaz Kazim, I love you. Saya nak jadi isteri kedua ustaz boleh? Saya comel, pandai dan awet muda. Yelah. Yang ni tak masuk buk ya tuan-tuan. Yang masuk buk ni banyak lah tuan-tuan. Ustaz, tolong bagi tahu pada isteri Presiden UMNO supaya tutup aurat. Kalau tak, ustaz jadi syaitan bisu. Nombor telefon 019-566-8204. Apa isterinya tidak ada suami. Suami dia lah teruk. Tanggungjawab saya dah lepas. Saya dah ceramah. Mata-mata suruh tutup aurat, suruh tutup aurat. Ni kalau saya pergi ceramah dekat dia, dia pun kata saya mesti belak dia pula. Bila kita pergi ceramah, dia pun kata saya belak mereka. Ni mesti dituntut. Saya tak faham tengok manusia-manusia mengampu macam hang, tak payah mengaji, ada sikit ilmu dah jadi modal pencacat. 019-456-4330. Ni tuan-tuan, apa nak jadi dia buat? Isytiharlah masuk UMNO. Tak payah nak selindung di sebalik serban dan janggut. Tak payahlah nak selindung. Hang memang pencacat. 019-456-4330. Punya banyak dia dah simpan nombor-nombor mereka dia tuan-tuan. Saya dah simpan benda-benda. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Ini sifat para Nabi dan Rasul. Adakah ini sifat para Nabi dan Rasul? Ada Nabi berdakwah menyakitkan hati orang. Ada Nabi bercakap menyakitkan hati orang. Saya sebut nombor-nombor. Tetapi lah bincang mereka. Nak berjumpa dengan saya? Tidak. Nak bercakap dengan saya? Tidak. Main jumpa face to face? Tak ada. Yang kerjanya nak tibai. Kita tak jadi macam orang putih. Orang putih, kalau tak puas hati, kalau nak tahu persoalan, dia jumpa direct orang itu. Cakap profesional. Orang Melayu tidak. Dia suka bu di belakang. Oh, bu macam tu. Itu adik-beradik beruk. Itu beruk nama dia. Kita, bila kita membawa risalah Islam, perjuangan Islam, kena buktikan daripada akhlak kita. Kerana Islam bukan politik semata-mata. Islam ialah peradaban. Islam bukan setakat agama semata-mata. Islam itu ialah peradaban. Cara hidup. Ad-din. Bukan boleh. Bila dah masuk satu parti politik, kita dah kata kita ahli syurga. Mana boleh dakwah macam itu? Akhlak kamu macam mana? Perangai kamu macam mana? Ibadat kamu macam mana? Kalau dengar masuk satu parti politik, kita dah kata kita ni bakal jalur syurga. Nak cakap apa pun tak apa. Nak fitnah apa pun tak apa. Ini salah. Nabi Muhammad menyuruh kita mengikut Islam secara keseluruhan. Udkhulu fis-silmi kafatan. Secara keseluruhan ikut Islam. Bukan satu bidang dia masuk Islam. Bukan satu bidang saya. Kebersihan itu juga iman. Amanah juga iman. Ya, saya tunggu-tunggu bila tanda masjid kita ni nak siap. Supaya nampak hebat Islam ni. Sekarang ni tuan-tuan harap sabarlah menggunakan tanda kita. Tu harap sabarlah.
Pejam-pejamlah mata. Jangan jatuh dalam lubang tu juga. Lepas ini jaga elok-elok tanda kita. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Baru ni saya pergi ceramah satu tempat. Masuk tandas dia, bila tarik pintu ni jenis sliding. Jenis yang lipat-lipat, gerak-gerak lipat. Bila tarik, pecah tengah-tengah, pecah semua. Nampak orang semua. Tutup pun salah, buka pun salah. Harga pintu 100 je. Tak ada siapa nak bagi 100. Kalau sama-sama AJK bagi 10 ringgit seorang, dah boleh tukar dalam pintu baru. Islam tu apa? Umat Islam ialah orang yang tidak mau nampak Islam tu leceh. Kita umat Islam jangan nampakkan Islam tu leceh. Islam tu low. Allah kata dalam Quran tu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lam. Kamu adalah orang tertinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang beriman. Jangan kita tunjuk Islam ni leceh. Sebab tu saya rasa sedih tengok budak-budak duk kutip derma di stesen minyak, duk jual bam, jual kelenda, duk tunggu dekat bank. Kenapa jadi rendah macam tu Islam? Sampai orang nak menyampak. Isi minyak dia pun datang cik, dia bam, kami derma. Kesian juga. Apakah Islam macam itu? Sampai pada satu tahap bangsa asing tengok, orang luar tengok, meminta-minta. Bukankah meminta-minta itu Nabi tak bagi, agama tak bagi? Dia kata kalau saya tak minta, tak dapat. Kamu minta dengan siapa? Tak dapat. Ada jalan dia. Bukan dengan jalan duduk, berlerak, bersidai di sisi minyak. Orang nak benci, orang nak menyampak, orang nak kata ini ke Islam? Cuba tuan-tuan pergi tengok tempat asrama anak yatim. Semua selekeh. Bila sebut asrama anak yatim, selekeh. Rupa-rupanya kadang-kadang terpaksa hidup berselekeh semata-mata harapkan bantuan orang ramai. Padahal duit dalam bank ratusan ribu. Kenapa tak bagi cantik-cantik asrama anak yatim? Fahaman dia, kalau aku buat cantik-cantik nanti, orang dah tak bagi sumbangan pada anak yatim. Akhirnya anak yatim pun hidup melarat. Toki anak yatim hidup mewah. Dalam bank ratusan ribu. Saya pernah jumpa dengan satu pengusaha rumah anak-anak yatim yang ada 5 juta dalam akaun. Tetapi kalau tuan-tuan pergi tengok rumah anak yatim dia, macam reban ayam. Macam reban ayam. Memang dia bagi nampak susah supaya menimbulkan simpati pada orang. Saya tengok 5 juta tuan-tuan akaun. Orang sedekah. Rupa-rupanya tidak didaftarkan atas nama anak yatim. Sebaliknya didaftarkan atas nama SSM, Suruhanjaya Syarikat. Berniaga rupanya. Enterprise. Berniaga. Maknanya bila sebut berniaga, dia sign sendiri buku cek. Dia bukan ada jawatan kuasa. Dia bukan ada panel AJK dia. Senang-senang. Segala duit-duit dia punya. Sebab dia yang tubuhkan. Di bawah nama syarikat. Kalau dia mati pun duit syarikat tu dapat ke anak bini dia. Jadi ini yang jadi masalah dia tuan-tuan. Akhirnya nampak pada masyarakat lah, orang Islam tak bela anak yatim. Orang Islam tak prihatin pada anak yatim. Padahal orang Islam sangat pemurah, tetapi sayang tuan-tuan, yang menjaga anak yatim, yang membuat mahatafiz Al-Quran anak yatim dan sebagainya, memang menjadikan hidup menjadi susah. Kerana semata-mata nak mengharapkan bantuan, derma dan sebagainya. Mereka beranggapan bahawa bila jadi nampak cantik, bila nampak lawa, orang anggap banyak duit, maka orang tak bagi sedekah. Sebab tu saya seronok Mahatafiz Ar-Ridwan ni, bangunan dia cantik. Buat lawa-lawa untuk budak-budak kita. Biar mereka hafal Quran dalam selesa. Ini tidak. Bila buat Mahatafiz, pintu jamban tak ada, makanan bercatu. Nak hafal Quran macam mana? Hidupnya sakit kulit, kudil, berata-rata. Kudil, saya pergi satu Mahatafiz, bersalam dengan saya, ni kudil tangan. Semua belajar kudil. Masya Allah.
Saya kata tak panggil doktor kan mari buat pemeriksaan. Tak apalah Ustaz, biasa budak-budak. Biasa apa, ini luar biasa. Tengok-tengok tangan Ustaz dia berpuding juga. Medok salam kata saya, cium tangan berpuding. Subhanallah. Masya Allah, saya tengok tangan. Faham, tidak ada penyakit berjangkit. Salam dia. Saya jumpa dengan model dia. Kenapa tak pergi hantar jumpa doktor? Ataupun panggil doktor, mari buat. Saya telefon kawan saya doktor. Saya kata doktor, boleh tak bawa pasukan perubatan? Tolong bersihkan, tolong bagi nasihat, tolong cek budak-budak ni. Kucing habis. Pelik-pelik terus. Saya pun ada belajar tahfiz. Tu ada 150 orang. Seorang kundi hari ni juga saya hantar balik. Baju dia diasingkan. Mesin basuh dia seorang je basuh baju dia. Tak boleh campur dengan budak-budak ni. Panggil mak dia, anak makcik kundi ambil sekarang juga. Kalau tak ambil kami kuarantin. Sampai baju tak campur, basuh kain tak campur, semua tak campur. Pasal apa? Pasal nak jaga kebersihan. Nak tunjuk bahawa Ma'had Tahfiz, sekolah agama adalah sekolah yang menitik beratkan kebersihan. Dan kebersihan itu adalah sebahagian daripada agama. Sebahagian daripada iman. Dan inilah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dia kata Nabi-Nabi yang paling tinggi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dipanggil sebagai Ulul Azmi. Apa makna Ulul Azmi? Yang mempunyai cita-cita yang kuat dan tahan menanggung kesabaran. Nabi yang paling kuat ujiannya Nabi Muhammad. Yatim sebelum dilahirkan, piatu selepas dilahirkan, miskin dibela oleh pak nakan datuk, pak darah, miskin diuji nak dibunuh, diperambat keluar, macam-macam orang buat pada Nabi. Berperang berbelah-belah kali, dihina, dihalau, dipukul, dipijak. Nabi Muhammad dipijak ketika sedang solat. Nabi Muhammad dibaling dengan batu ketika sedang berdakwah. Apa yang Nabi tak buat? Berapa hari Nabi tak makan, diambil batu, diikat pada perut supaya tak lapar-lapar. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar, berpindah randa. Nabi yang paling banyak bermusafir dan berpindah randa ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diuji dengan berbagai-bagai ujian, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kesabaran yang kuat. Kemudian diberi kepada Nabi Musa alaihissalam, yang berdakwah ratusan tahun, dihanyutkan daripada ibunya dalam sungai, membawa diri ke negeri Madian, berkahwin, bekerja untuk menjadi kahwin tanpa gaji bertahun-tahun, semata-mata nak cari redha Allah. Berhadapan dengan Fir'aun, dihalau oleh Fir'aun, kemudian berhadapan dengan golongan Yahudi dan sebagainya. Kemudian Nabi Isa yang tidak berbapa, yang lahir-lahirnya saja sudah menjadi fitnah, menjadi kata acuh, domba, yang menjadi macam-macam fitnah kepada Nabi Isa. Sampailah dia dibunuh, hampir dibunuh, dan diangkat ke langit. Dan dia adalah Nabi yang sangat miskin, yang menjaga ibu ni. Begitu juga dengan Nabi Nuh, lebih kurang 900 tahun berdakwah tanpa jemu, siang dan malam. 900 tahun berdakwahnya. Maka Nabi-Nabi ini mempunyai kesanggupan yang sangat hebat. Maka selepas Nabi-Nabi ini diikutilah oleh Rasul-Rasul, kemudian diikuti oleh para Nabi yang tidak menjadi Rasul, kemudian diikuti oleh para malaikat. Atas sekali Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, kemudian Nabi yang lain. Tak tahulah Nabi yang lain, kita tak tahu Nabi Adam nombor berapa.
Nabi Ismail nombor berapa, tapi kita tak tahu. Habis Nabi 25, Rasul 25, barulah Nabi-Nabi lain. Dia ada berapa ratus ribu, wallahu a'lam. Selepas Nabi-Nabi itu para malaikat, tak berapa juta, wallahu a'lam. Lepas para malaikat, barulah seorang laki-laki namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia biasa selain daripada Nabi dan Rasul, yang paling hebat sekali ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada siapa boleh challenge. Lepas Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Selepas Sayyidina Umar, Uthman bin Affan. Selepas itu Ali bin Abi Talib. Selepas itu Talha bin Abdullah. Selepas itu Zubair Al-Awwal. Selepas itu Abdul Rahman bin Auf. Selepas itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Zaid bin Zaid. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah. Inilah dia 10 susunan manusia yang agung selepas para Rasul dan Nabi. Siapa? Manusia biasa ni siapa? Yang sangat hebat ini? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Abdullah. Kemudian Zubair Al-Awwal, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan yang ke-10 Abu Ubaidah Al-Jarrah. 10 manusia biasa yang tak ada siapa manusia lain boleh challenge. Jadi 10 orang ini dijamin syurga. Ulang balik. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Abdullah, Zubair Al-Awwal, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abi Ubaidah Al-Jarrah. Tuan-tuan jangan duk challenge mereka ni. Tak boleh challenge. Siapa pun tak boleh challenge. Jangan kita duk anggap ada orang lain lebih terror daripada Abu Bakar. Tak ada, tuan-tuan. Jangan duk pandai-pandai, duk petikai apa yang dibuat oleh Abu Bakar. Jangan duk pandai-pandai nak pertikai Umar, Uthman. Sebab hari ini dah ada orang pertikai mereka yang saya sebutkan. Dia pertikai. Kenapa sembahyang Jumaat ada 2 kali azan? Kenapa? Zaman Nabi hanya sekali azan. Kenapa hari ini 2 kali? Dia lupa yang buat itu ialah Uthman. Dia petikai, kenapa tarawih 20? Dia lupa bahawa yang buat itu ialah Umar. Zaman Nabi Muhammad tidak ada naskah yang dibanyakkan begini. Malah tidak ada baris. Zaman Nabi tidak ada baris. Atas, bawah, depan ni tak ada. Kita belajar alif datik A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Tak ada. Mana ada? Sayyidina Uthman kumpulkan Quran. Diselaraskan penulisan Quran untuk seluruh umat Islam. Nama dia Rekam Uthmani. Pun masih belum ada baris. Adanya baris ayat-ayat Quran ini 300 tahun selepas Nabi wafat, barulah diubah baris. Sebab Islam dah menjangkau ke negara-negara Arab dan di luar negara Arab yang tidak boleh berbahasa Arab, terpaksa ubah baris. Nabi tak nak ubah baris.
Nabi tak pernah membukukan Quran macam ini punya banyak. Kalau kita kata sembahyang tarawih 20 rakaat bid'ah, kenapa tak kata Al-Quran juga bid'ah? Nabi Muhammad tidak ada baris. Nabi Muhammad tidak ada muka surat. Nabi Muhammad tidak ada hizib. Ain Nabi Muhammad tak pernah buat. Kita hari ini ada ain, ada hizib, ada juzuk, ada baris, ada warna-warni lagi sekarang tulisan. Adakah itu bid'ah? Sedangkan Nabi tak buat. Kerana ada golongan pada hari ini senang-senang kata bid'ah. Itu bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Bang 2 kali sembahyang Jumaat bid'ah. Semuanya bid'ah belaka. Kalau kamu nak kata bid'ah, tolong berikan hukum. Apa hukum membariskan Al-Quran? Sedangkan Nabi tidak pernah memberikan baris tajwid kepada Al-Quran. Adakah itu bid'ah? Memudahkan orang baca Quran, memahamkan orang baca Quran. Yang buatnya siapa? Uthman dan sebagainya. Jadi jangan kita nak tunjuk kita ni lebih terror daripada 10 manusia ini. Kerana mereka adalah orang yang dididik, diberi latih oleh Nabi secara langsung. Bermula daripada Abu Bakar sehinggalah Abi Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Inilah yang diperkatakan oleh Al-Asy'ari. Baik, menurut kata Maturidiyah, Rasul daripada kalangan manusia seperti Nabi Musa adalah lebih afdal daripada Rasul daripada kalangan malaikat seperti Jibril. Dan mereka ini pula lebih afdal daripada manusia awam seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kata Maturidi, Nabi Musa lebih afdal daripada Jibril. Jibril ialah Rasul di kalangan malaikat. Nabi Musa adalah Rasul daripada kalangan para manusia. Nabi Musa Rasul dari kalangan manusia. Lebih afdal daripada Jibril yang menjadi Rasul di kalangan malaikat. Dan malaikat Jibril lebih afdal daripada Abu Bakar Siddiq. Mereka ini lebih afdal daripada malaikat awam. Abu Bakar Siddiq pula lebih afdal daripada malaikat awam, malaikat biasa. Okey Ustaz, selepas 10 sahabat Nabi tadi, selepas 10 sahabat tadi, siapa paling afdal? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ini manusia hebat. Kemudian datangnya Talha, datangnya Zubair Al-Awwam, datangnya Abdul Rahman bin Auf, datangnya Sa'id bin Abi Waqqas, datangnya Sa'id bin Ziyad bin Zaid, datangnya Abi Ubaidah Al-Jarrah. 10 ini paling hebat. Selepas 10 ini siapa? Maka kata Maturidiyah, selepas 10 ini, orang yang paling hebat imannya ialah orang-orang yang terlibat di dalam peperangan Badar Al-Kubra yang berjumlah 313 orang. Kita tak boleh challenge lagi dengan sahabat-sahabat Nabi yang terdapat di dalam peperangan Badar. Maka ditanya lagi, selepas orang yang terlibat dalam peperangan Badar, siapa yang afdal? Orang yang terlibat di dalam peperangan Uhud. Selepas orang yang terlibat dalam peperangan Uhud, siapa? Maka dijawabnya orang yang terlibat di dalam Baitul Ridwan, Bai'ah Ridwan, yang mula-mula nak mengajak Nabi berpindah ke Madinah. Selepas ini mereka ni siapa? Maka kata Maturidi, semua sahabat-sahabat Nabi. Selepas semua sahabat Nabi siapa? Yang mengikut sahabat-sahabat Nabi. Kemudian siapa?
Kemudian yang mengikut dan mengikut dan mengikut sampailah hari kiamat. Jadi kita ni tuan-tuan jatuh nombor berapa? Jatuh nombor berapa kita? Nak lawan macam mana? Abu Bakar bila bersedekah seluruh harta. Kita pula bila bersedekah duk tertanya-tanya, nanti pun nak makan apa? Umar Al-Khattab bila Nabi dihina, bila Nabi Muhammad dihina, Islam dihina, dia bangun, bawa pedang dia bangun. Siapa yang hina Nabi? Mai jumpa aku. Siapa yang hina Islam? Jumpa aku dulu. Dia cari sampai dapat. Macam mana nak boleh lawan Umar? Hari ni orang hina Islam kita dia. Orang hina macam-macam kita dia. Orang hina azan kita dia. Orang hina Arab, orang hina undang-undang Arab kita dia. Tutup mulut. Macam mana nak lawan Umar Al-Khattab? Macam mana nak lawan dengan Osman, koprak yang paling banyak duit, berbilion duit dia. Sekali sedekah 1000 ekor unta. Bukan cakap unta, benda yang ada di atas badan unta pun disedekahkan. Macam mana kita nak jadi orang macam Talha yang tiap malam hidupnya untuk Islam? Macam mana kita nak jadi Zubair Al-Awwam, menantu Sayyidina Abu Bakar yang miskin? Miskin yang menjaga maruah, tak meminta, tak menyiksa isteri, cukup baik walaupun dia miskin. Macam mana kita nak jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang mula-mula melemparkan anak panah di dalam perang ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Malah ketika dia sakit, dia kata pada Rasul, wahai Nabi, anak-anak saya semua dah berjaya, anak-anak saya kaya semuanya, saya nak wakafkan seluruh harta saya untuk Islam. Nabi kata, Sa'ad, banyak sangat. Separuh sudah, separuh. Separuh boleh Rasulullah, separuh. Nabi kata, separuh pun banyak. Banyak sangat tu. Ingat pada anak-anak kamu. Kata Sa'ad, kalau demikian, 1/3 harta saya berikan kepada orang ramai. Saya wakaf. Kata Nabi, 1/3 pun banyak, tapi aku benarkan. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita nak challenge tuan-tuan, wallahu a'lam, boleh ke tidak? Ya, kadang-kadang nak masuk RM1 pun susah. Ya, nak bawa pisang seumur hidup tak pernah bawa pisang ke masjid. Makan pisang banyak. Fikir-fikir kan tuan-tuan. Ya, fikir-fikir kan macam mana nak lawan mereka punya pahala. Kalau inilah amalan. Ada sahabat Nabi yang bila ditembak di betisnya dengan anak panah, nak ditarik anak panah sakit. Tapi bila dia semayang, dalam anak panah melekat di perut betis, sahabat tarik. Dan pada masa itu dia tak terasa sakit sebab khusyuknya semayang. Ditarik hanya waktu bila solat. Sahabat-sahabat tarik anak panah ni, balut kaki. Dia teruskan semayang. Tuan fikir tengok, kita semayang, nyamuk gigit di kaki belah kiri, kaki belah kanan gaul. Tuan nak tengok tak orang ni, kaki belah kanan diri sebelah kiri, kaki belah kanan duk gaul, krek petak balik. Subhanallah. Baru nyamuk, belum anak panah lagi. Kalau anak panah tuan-tuan tak tahu nak kabur, rasa tak semayang sebulan. Jadi fikir-fikir kalau tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kitab kita yang pertama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok pula kitab Al-Mu'inul Mubin.